Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Berozani. Kat matrik saya 10 DEP 20F1005. Hari ini saya dan kumpulan saya ingin membahaskan tajuk tentang sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam. Sekali introduction. Sains dan teknologi kejuruteraan tidak dapat dipisahkan dengan bidang ilmu dalam Islam. Sains adalah satu usaha manusia untuk menguraikan sesuatu tepat dan secara kuantitatif mengenai alam tabi'i dan perjalanan melalui pengamatan, hipotesis dan eksperimen yang benar. Tiga ini harus ada untuk jalankan konsep Islam dalam sains. Dalam hal ini, sains dan Islam sama-sama berpegang kepada prinsip bahawa alam ini adalah sifat konseptual, iaitu sesuatu yang boleh difahami dan dimengertikan. Seterusnya, bidang sains sendiri tidak menemui kebenaran yang sejati dan hakiki. Tradisi Islam adalah untuk melahirkan para saintis berteknologi Muslim yang beriman dan berakhlak. Dan Islam sama sekali menolak kemajuan teknologi tanpa akhlak dan sains yang menolak spiritual. Sains dalam pandangan barat beranggapan sumber wahyu tidak diperlukan, berasaskan pada prinsip iaitu logos dan mitos. Logos adalah satu penemuan yang paling ampuh, hasil dari eksperimen, manakala mitos pula umpama khayalan yang tidak wujud dan tidak dapat dibuktikan secara tepat dan konkret. Seterusnya saya akan suruh Aiman untuk menyambung. Nama saya Anand Ahmad, nombor matrik 10 DEP 20F1022. Ini saya nak menjelaskan tentang surah An-Nam ayat 17 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wahusyiru li Sulaiman wa junuduhu minal jinni wal insi wat-tayri fahum yuz'un. Ayat ini menerangkan bahawa Nabi Sulaiman telah dapat membentuk bala tentera yang terdiri dari berbagai macam jenis makhluk seperti jin, manusia, burung dan binatang yang lain. Bala tentera itu setiap saat dapat digerakkan untuk memerangi orang-orang yang tidak mengindah seruannya. Semua tentera itu berbaris rapi bersatu dan berkumpul di bawah kepimpinannya. Ayat yang ke-18. إذا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Ayat ini menerangkan qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. Berkatalah ketua semut, wahai sekalian semut, masuklah ke sarang kamu supaya tidak ditimpa kebinasaan. Okey, sekian silakan seterusnya kepada Simon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman bin Syahari. Nombor kad matrik saya adalah 10 DEP 20F1037. Dan saya akan menjelaskan tentang komuniti semut menurut pengkajian saintis dalam bidang ilmu sains. Okey, nama semut turut diangkat dalam kisah Nabi Sulaiman yang telah direkodkan dalam Al-Quran. Menurut ayat 17 hingga 18 dalam surah surah An-Nam, Nabi Sulaiman dan bala tenteranya telah melalui Wadi Nam yang dihuni oleh semut. Maka seekor semut telah bertindak menyeru sekalian semut untuk masuk ke dalam sarang demi mengelakkan mereka dipijak secara tidak sengaja oleh bala tentera Nabi Sulaiman. Berdasarkan kisah ini, kita dapat membuat kesimpulan bahawa semut juga hidup di dalam komuniti yang ramai.
serta berkomunikasi sesama sendiri. Ia dibuktikan oleh beberapa kajian secara saintifik oleh para saintis. Antaranya, semut mempunyai sistem komunikasi yang sangat kompleks, melibatkan bahan kimia, serta mereka juga mempunyai tingkatan sosial seperti permaisuri, pekerja dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan menyambung selepas Mak Salman. Okay. Rahsia pengudaraan dalam sarang semut. Penyelidikan baru telah menunjukkan bahawa serangga membuat menara yang dibina khas yang mengalihkan sarang untuk pertumbuhan optimum. Menurut kajian yang diterbitkan dalam Journal of Insect Behavior, semut dengan teliti mencipta menara dengan dinding yang sangat berliang yang membolehkan udara mengalir melalui ruang. Seterusnya, semut membina menara dengan menyusun butiran pasir dan berbola tanah liat yang mereka bentuk dengan rahang mereka. Ini terdapat di dalam busu. Ada satu muncul seperti terapi. Itu adalah untuk digunakan untuk semut untuk mengalirkan udara untuk pernafasan mereka. Bila pori-pori runtuh di bawah air, dinding akan padat dengan serta-merta. Kalau semut bekerja mengeluarkan bahan-bahan dan mengolah semula dinding. Para saintis berkata penyelidikan mengesahkan bahawa menara pengudaraan adalah struktur terbina berbanding pemandapan pasir tanah yang digali, teknik yang digunakan oleh spesies semut lain. Selanjutnya saya pas kepada Saudara Farhan untuk menyambung slide ini. Okey. Terima kasih Alif Ridwan. Seterusnya saya akan menyambung slide ini. Okey, kepentingan sistem pengudaraan dalam sesebuah bangunan. Okey, sistem pengudaraan ialah satu proses pertukaran udara dari ruang-ruang yang terdapat dalam bangunan, terutamanya negara yang beriklim panas lembap tropika, yang mana tiupan angin dan alur udara diperlukan untuk mempercepatkan proses kegiatan dan menyejukkan dalam bangunan. Sistem pengudaraan ini mempunyai banyak kepentingan untuk membina sesebuah bangunan. Antaranya, sistem ini penting bagi mengekalkan kualiti udara di dalam sesebuah bangunan di atas satu paras minimum dengan menukarkan udara terpakai dengan udara bersih. Apabila kita bernafas, kita akan menghasilkan karbon dioksida. Oleh itu, kita memerlukan sistem pengudaraan yang baik. Jikalau tidak mempunyai sistem yang baik, gas karbon dioksida itu akan terperangkap di dalam sesebuah bangunan tersebut. Keadaan ini mesti dipatuhi dalam sebarang situasi dan reka bentuk agar dapat memenuhi standard kesihatan. Selain itu, sistem pengudaraan yang baik juga penting agar dapat membantu menyediakan oksigen yang secukupnya dan mencegahkan peningkatan karbon dioksida yang tinggi dan menghasilkan bau yang tidak menyenangkan di dalam sesuatu tempat. Apabila mempunyai oksigen yang mencukupi, otak mampu berfikir dengan lebih baik serta tubuh badan manusia akan menjadi lebih cergas. Saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan disambung oleh Muhammad Khairul Hikmah. Nama saya adalah Muhammad Khairul Hikmah bin Samsudin. Nama pendaftaran 10 di PWS 10.4. Saya akan sambungkan untuk konten yang kedua. Selepas Muhammad Farhan bin Razak akan sambung. Seterusnya, untuk kepentingan sistem pengudaraan dapat menghasilkan keselesaan yang mana ia dapat mengurangkan kehilangan haba dalam badan dan juga mengurangkan ketidakselesaan oleh kulit yang lembab serta melekit. Oleh itu, semasa peringkat terbentuk kadar aliran dan kelajuan darah memerlukan penelitian yang mendalam bagi memenuhi keselesaan mengikut terma. Akhir sekali, sistem pengudaraan juga penting bagi menyejukkan struktur bangunan, kerana bangunan yang gelap dan menyebabkan suhu bangunan. Bangunan yang gelap akan menyebabkan suhu di dalam
berbanding suhu di luar bangunan. Itu kita perlu menggunakan warna dinding yang lebih cerah dan tidak gelap, dan kapasiti terma sesuai dengan keluasan dalaman sesebuah bangunan bagi mengembangkan di dalam bangunan, serta menghasilkan proses perolahan udara agar bangunan kekal sejuk. Itu saya daripada kumpulan kami untuk sesi pementasan ini. Sekian, terima kasih.